Amma ba'du. Adapun kemudian daripada itu. Amma ba'du tu maknanya ada kemudian daripada itu. Jadi maknanya dah bermula semua. Amma ba'du. Macam kita khutbah, dah puji Allah, dah selawat atas Nabi, dah pesan ittaqullah. Kemudian amma ba'du, masuk kepada apa yang aku nak bicarakan sekarang. Setengah ulama kau cakap sampai sekarang tak masih pakai amma ba'du. Setengah guru-guru pondok dulu, Qadi Haji Ali Singapura dulu, dia kalau cakapnya mesti ada amma ba'dunya. Amma ba'du. Dia punya bual-bual pun ada amma ba'du. Macam khutbah dia punya bual-bual. Dia dah bual-bual apa khabar semua, baik sihat semua. Amma ba'du adalah maksud kami begini-begini. Syahdan, jangan lupa bermula. Macam baca kitab tu punya cakap dia ada bermula, ada amma ba'du, ada syahdan. Begitu dia buat cara mereka berbual pun begitu. Kalau dah berbual mereka begitu, ini kan pula tulis mereka. Orang sekarang tak ada kisah amma ba'du, tak amma ba'du, main lagau aja semuanya. Maka inilah satu muhimmah. Muhimmah, satu kepentingan, satu keperluan yang ditakutkan atas tiap-tiap perempuan yang bersuami. Masya Allah. Terus awal-awalnya takutnya kerana apa? Betul azabnya ya. Yang bersuami. Kalau itu setengah yang ada orang perempuan sekarang tak nak suami. Yang ada perawan tahan tak nak kahwin, tak bagus. Kahwin, jangan tak kahwin, tak elok. Kalau anak perawan dah ada besar, carikan jodoh siapa yang patut dikahwinkan, direkomendkan dengan kawan-kawannya yang masih bujang, untuk siapa-siapa adiknya ke anaknya ke apa dicarikan ya. Apa kesian. Kalau ada anak perawan, Nabi bilang kalau dah ada yang dah layak kahwin, ada yang minta, jangan ditolak, nanti timbul bencana. Sahabat tanya, walaupun yang minta orang kulit hitam kaki kurus, Nabi bilang kalau tak diterima nanti timbul bencana. Walau yang minta orang kulit hitam kaki kurus, kalau tak diterima nanti timbul bencana. Menantu kita pun taklah hitam sangat, kakinya pun tak kurus. Alhamdulillah dah cukup bagus lah. Yang kayak gitu pun disuruh terima oleh Nabi. Ini kan pula yang kayak gini. Terima juga, jangan tak terima ya. Maka disuruh terima ya, terima anak perempuan. Dan paling itu orang perempuan kalau minta cerai dengan pada lelaki tanpa hak yang sebab yang sebetulnya, hanya kerana tak happy, kau tak puas, maksud kau tak capai, kau nak minta cerai, tak cium bau syurga. Kenapa perempuan susah masuk syurga? Bahkan ramai perempuan tak masuk syurga berbanding dengan laki-laki. Tapi Allah Ta'ala kasih kemudahan. Kunci syurganya ditaruh pada tangan suaminya. Seperti periksa, budak ini susah nak lulus. Maka dia kasih juru periksanya siapa? Best friend dia. Agak-agak boleh lulus tak? Kan boleh lulus. Perempuan nak masuk syurga susah. Dia punya nafsu lain, dia punya akalnya lain, tak macam orang lanang. Tapi Allah Ta'ala kasih mudah. Juru markahnya, suami kau reda kau masuk syurga. Itu pun kau tolak, bermakna kau tolak syurga Allah Ta'ala. Na'udzubillah min zalik ya. Maka orang perempuan kunci syurganya pada suami. Maka sebab itu orang perempuan, I kahwin dengan you pun tak ada manfaat. You pun sebab apa, dia gaji besar, pendapatan besar pada dia, tak heran dengan suami dia. Tak heran. Apa manfaat ada? Nak keluar rumah mesti kena minta izin juga. Tapi suami gaji kecil apa semua. Tapi suami, that's why suami pun kena gentleman. Jangan suami apa tak bagus, pemalas. Baik. Isteri apa tak ada manfaat. Tak ada manfaat. Hanya dengan kau bergelar isteri sahaja, kau dapat macam-macam daripada Allah Ta'ala. Nanti kita akan baca. Dengan kebaikan itu ditekankan sebab syaitan ganggu dia. Nak kasih dia tak dapat masuk syurga dengan mudah, kasih dia. Dengan suami dia moncong aja tak dapat masuk syurga. Sebab kata Ustaz Dok Cik Ngah, dengan suami kami moncong sampai moncongnya boleh kat rebin. Moncongnya sampai boleh kat rebin. Kalau dengan lakinya bukan main moncong, moncongnya boleh kat rebin. Jangan kadang-kadang manja. Itu bukan manja, tu namanya mengada-ngada. Tolak tuah tu namanya. Hati-hati kita dengan anak kita. Kalau dengan kita latih, tengok nampak dia dengan suaminya lain macam aja. Kau dengan laki kau kok begitu? Siapa ajar kau? Suruh taat anak kita dengan suaminya. Jangan kita pula nyocok-nyocok. Suami kau tu kau tak boleh diamkan sangat. Kau kena bersuara. Apa bapak jenis apa? Kau ni mak jenis apa? Tak boleh ya. Tak boleh. Kita orang drama lah. Drama kan banyak gitu ya. Kau jangan begitu ya. Baik. Yang ditakutkan atas tiap-tiap perempuan yang bersuami. Tak suami tu lain cerita. Tak suami. Baik, yang tak bersuami macam mana ya? Kesian. Jangan bimbang. Kalau ada perawan-perawan yang dah berumur, tak ada yang minta, ataupun janda-janda yang tak berlaki. Ada janda berlaki. Janda berlaki tu maknanya cerai mati. Suaminya di barzah, yaumil akhir jumpa lagi.
Janda tak berlaki tu cerai hidup. Janda tak berlaki, dunia tak berlaki, akhirat tak berlaki. Janda-janda yang tak berlaki dan juga perawan-perawan yang sampai dah umur. Tapi macam mana takkan nak dijaja? Saya ada perawan, saya ada anak janda. Takkan nak dielan-elankan kan? Takkan nak dielan-elankan. Ya sudah, jaga diri baik-baik, takwa kepada Allah Ta'ala. Di dunia kau tak ada pasangan, ke akhirat pasti ada pasangan. Ke akhirat pasti ada pasangan. Boleh minta ada berapa banyak nabi, 100,000 nabi. Satu nabi bininya sampai berapa ribu nabi-nabi kan. Minta, ya Allah, anak aku di dunia tak ada pasangan, ya Allah. Sekarang di akhirat aku minta dengan kemurahan-Mu, ya Allah. Salah seorang nabi menjadi menantuku, ya Allah. Boleh minta. Ya Allah, aku di dunia adik aku tak ada yang kahwin, ya Allah, sampai dah umur, ya Allah. Aku minta, ya Allah, salah satu wali menjadi suami dia nanti, ya Allah. Kalau dia ada laki kat sana, laki dia jugalah. Jawa pun Jawa jugalah. Tak boleh tukar lain. Tapi Jawa Jannah lah. Jawa Jannah. Tetapi kalau tak ada laki kat sana boleh minta. Itu ada hikmah ilahiyah. Dia tak beri kau suami di dunia, jangan sedih sangat. Jangan duka cita sangat. Life as per normal. Hidup macam biasa. Bergaul macam biasa semua. Jaga adab, jaga tertib, jaga ibadat kepada Allah Ta'ala. Jagakan tenang dengan zikrullah. Banyak-banyak ya. Begitu. Yang bersuami, iaitu mengerjakan pekerjaan yang jadi derhaka akan suaminya. Jadi ingat apa pekerjaan yang jadi derhaka suaminya dan apa bahayanya. Apa bahayanya ya. Kita baca bab ini. Nanti disebut perempuan dulu. Bab perempuan lebih bahaya. Nanti lepas tu baru sebut lelaki. Itu keadilannya. Lepas tu kalau baca kitab sampai khatam, jangan baca separuh-separuh jalan. Nanti, wah kitab ini sudah berat sebelah. Diskriminasi. Lagi orang-orang liberal, dia kalau baca gini semua pada dia, diskriminasi ni, diskriminasi liberal. Tak ada. Itu kemuliaan Allah Ta'ala untuk orang-orang perempuan. Biar dia masuk surga senang. Dan orang perempuan tak dijaga payah. Nanti dia banyak diganggu orang, banyak dikacau orang. Dia terganggu oleh dirinya sendiri pun. Maka sebab itu laki-laki disuruh jamin. Ar-rijalu qawwamun 'alan nisa. Laki-laki itu penegak, pembangun, pembangkit bagi wanita. Ya. Maka tak boleh tidak wanita tu dijaga. Nabi mengatakan kecintaan aku pada 3, iaitu apa? Wanita, wangi-wangian dan sembahyang. Maksud kecintaan adalah keprihatinan Nabi, perhatian Nabi kepada wanita, ya, wanita. Nanti kita tengok ini wanita punya bab. Nanti lepas tu laki-laki punya bab. Kenapa engkau kena buat begini dengan suamimu punya taat? Kerana suamimu kena buat lebih banyak lagi. Suamimu kena buat banyak lagi. Yang mana silap-silap dia pun tak mudah nak masuk syurga kalau dia tidak melaksanakan tanggungjawab yang baik kepadamu. Tak beri gentleman terhadapmu. Tak bagus itu macam. Tak bagus ya. Baik. Maka wajiblah atas segala perempuan yang tersebut itu belajar dan mengetahui akan hukumnya, supaya terpelihara segala amalnya dan kebajikan, dan lagi beroleh manfaat akan dia pada hari akhirat. Baik, supaya terpelihara segala amalnya. Segala amalnya kalau tidak, tak berlaki amalan tak pelihara tau. Seperti rajin hadir kuliah, rajin jadi aktivis masjid, surau apa semua, tapi tanpa izin laki. Hasil ke pahala dia tu? Rajin puasa sunat tanpa izin laki pun tak sah. Puasa kau sah tapi berdosa. Sah tapi berdosa. Haram tu bukan puasa sunat. Kak puasa sunat Senin Khamis, bukan kak, tu puasa haram Khamis namanya. Pasal tak izin laki. Begitu ya. Jadi tak sempurna amalannya ya. Dan boleh manfaat di negeri akhirat. Dunia kau tahan sikit, tapi dunia tak selesa lah, kena minta izin laki. Namanya dunia, bukan kau saja. Suami pun ada batas-batasnya. Suami pun ada undang-undangnya. Dunia memang sijnul mukmin, penjara mukmin. Yang mahu penjual penjara memang ada peraturan. Maka dunia ada peraturan. Akhirat nanti kau bahagia, gembira masuk jannah. Amin, Allahumma amin. Kerana beberapa siksa dan azab Allah Ta'ala atas segala perempuan yang derhakakan suaminya di dalam dunia. Allah. Perempuan derhakakan suaminya dalam dunia, ada azab dan siksa menunggu. Nanti kita akan baca satu-satu apa yang Nabi nampak pada malam Mi'raj. Pada esok harinya sangatlah menyesal atas segala perempuan yang tersebut itu. Maka tiadalah berguna oleh sesalnya dan duka citanya pada waktu itu. Pada esok harinya, iaitu apa? Hari kemudian. Hari Yaumil Qiyamah. Menyesal. Mudah rupanya. Senang ya. Awak nak lulus susah. Perempuan nak lulus susah. Allah kasih juru markahnya siapa? Boyfriendnya sendiri. Husbandnya tu boyfriendnya lah. Agak-agak boleh dapat tak?
Senang. Kau kasih happy hati Wak Haji ni aja kau syurga lah. Apa yang nak happykan dia? Kau masakkan kolak. Happy dia senyum dari kolak pisang, besok kolak apa. Dia pula yang paling doyan kolak. Jannah tempatnya. Senang tak? Senang kan? Senang. Gosokkan baju dia hari Jumaat sikit lebih kurang. Dia pun bukannya askar nak halus-halus sangat, lebih kurang dia sudah lah. Pun dah happy lah suaminya. Kalau tidak baju ronyok lah dipakai, kesian. Ini dah happy lah dia. Jannah tempatnya. Senang, senang hatinya. Senang. Orang Cina nak bilang cantik, sui. 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 Sui itu cantik. Nak pikat hati suami, kau masak jangan asyik masak kuih kaswi. Dia nak kau sui. Saya pikat wajibnya saya masak kuih kaswi. Saya kaswi aja. Dia nak kau sui. Pakailah makeup sikit, pakailah gaya-gaya sikit, seksi-seksi lawa sikit. Kalau zaman sekarang kita bilang, wahai perempuan, layanilah suamimu. Tak cukup. Zaman sekarang, wahai perempuan, goda suamimu. Kau tak goda dia kat luar macam-macam yang goda dia. Kan alim sangat ni semua. Tuhan saja yang mengetahui. Kan tengok, kan ketawa. Betul lah tu. Begitu ya. Jadi, kalau kau tak goda dia, banyak yang goda dia dekat luar. Goda dia dekat luar. Siti Fatimah pernah Rasulullah suruh, kau pergi rumah perempuan sana satu. Rasulullah dapat khabaran dia menjadi ahli jannah. Tengok apa amalannya. Tengok Rasulullah ya tahu, tapi nak Fatimah belajar. Tengok bapaknya suruh, tengok. Tak ada apa-apa, bol-bol Siti Fatimah biasa. Dalam bol-bol sekejap dia, Siti Fatimah saya masuk sekejap dia. Masuk sekali keluarlah cantiknya. Ayu. Kenapa ya? Sebab sekarang lagi suami saya balik, maka saya nak berhias. Saya suka sambut dia balik kerja dengan gaya begini. Begitu ya. Allah, suaminya balik dengan baju butterfly hari-hari. Rambut pun merega, tengok. Itu tengok lagu Saloma tu. Apa? Perempuan yang tak pandai menjaga badan, suaminya tentu merasa bosan, merebang rambut macam hantu dalam hutan. Suami memandang hampir pingsan. Begitu ya. Lagu itu, lagu Tiru Macam Saya. Itu lagu bagus untuk perempuan bagi suaminya. Jangan pun berselekeh kat rumah, tak senonoh, tak bagus. Tak bagus. Dan suami kau tengok yang lain. Kau yang kata dia tengok lain berkenan aja, kau berdosa. Kau kena rebut dengan suami tu, kena goda suamimu. Goda suami. Kau pandailah laki kau macam mana kau nak goda. Kau tahu apa yang happykan dia, yang seronokkan dia. Dia tu laki-laki. Takkan asyik hari-hari kolak, kuih kaswi. Macam-macam yang menyukakan dia sebagai laki-laki. Kau kena happykan dia. Kolak tu pengat je. Jangan asyik kau ikut happykan dia yang kau happy. Ikutkan dia, happykan dia yang dia happy. Sebagai laki-laki kau kena faham psikologinya, ya. Apa yang suami awak suka? Ya, dia suka kahwin lain. Biar. Faham je. Nanti itu pun ada sebut juga. Suami kahwin dengan madu, awak tak nak agree, okey. Tak mesti kena baik dengan madu. Asal jangan terkam aja sudah. Tapi muka jumpa tak nak dapat pun tak apa. Asal jangan musuh sudah. Tak nak berbaik dengan madu. Okey. Tak apa. Laki tak boleh. Tetap dia suami awak. Laki dia kahwin, tak boleh. Dia tetap suami, kena layan. Dengan awak moncong, awak tak terima saja, gugur giliran awak dan gugur nafkah awak. Dan awak kedanya derhaka pada suami. Bapak engkau dah kahwin bini muda, tak ingat balik rumah. Dia perhati tu, dia balik rumah kau moncong. Dia balik kau hempas pintu. Dia balik kau banting mangkuk. Macam mana dia nak balik? Dia dah ada rumah lagi satu. Begitu ya. Jadi tak salah dia begitu. Tak salah. Jadi layan dia walaupun laki kahwin lain, ya. Layan baik-baik, ya. Nanti kita akan sampai pada babnya. Ini bukan kita doakan awak dapat madu. Ini termasuk dan sampai yang dah ada madu pun kena tak dengan suami. Ini kan pula suami awak hanya awak seorang lah. Teman hidupnya, suri hatinya. Janganlah tak layan dia. Yang suami ada 2-3 isteri pun awak kena layan dia juga. Ini kan pula yang awak lah satu-satunya, ya. Kesian tau. Pada esok harinya sangatlah menyesal atas segala perempuan yang tersebut itu. Maka tiadalah berguna oleh sesalnya dan duka citanya pada waktu itu. I'lam, artinya ketahuilah olehmu. I'lam, olehmu bahawa sesungguhnya derhaka perempuan akan suaminya itu memberi fatwa oleh beberapa ulama. Itulah setengah daripada dosa yang amat besar.
jadi derhaka ia. Sebab pertama sergahkan suaminya daripada mengambil kesukaan daripada diwati ataupun lainnya. Nanti kita akan sebut pada ini semuanya pada perkara-perkara ini semua pada minggu hadapan insya-Allah ya. Apa-apa perkara yang membuat perempuan disebut sebagai derhaka pada suami? Apa-apa perkara yang disebut perempuan sebagai derhaka kepada suami dijelaskan di sini, insya-Allah akan kita baca, mudah-mudahan dapat jadi pedoman ya. Dan ini semua kita baca. Sayurnya setiap perempuan yang sebelum kahwin baca kitab ini. Ada kawan saya satu, dia nak, ada satu orang perempuan suka nak kahwin. Dia dah berkenan, orang sekarang kan pasangan-pasangan kan, girlfriend, boyfriend lah. Perempuan tu sanggup nak berkahwin dengan dia. Dia bilang, tapi sebelum awak sanggup berkahwin dengan saya, awak baca kitab Muhimmah dulu. Kalau awak berkenan dengan kitab ini, awak sanggup laksanakan, baru saya tak payahlah nasihat. Awak kena jadi isteri begini, jadi isteri begini. Nanti awak bilang saya lebih suruh dari kuah. Awak baca sendiri. Pandai pula laki-laki ni, alhamdulillah ya. Awak baca kitab Muhimmah ni. Awak setuju dengan apa di dalamnya? Setuju tak setuju, ini hukum Allah Ta'ala. Awak rasa awak dah tahu panduan macam mana? Awak masih gembira, barulah kita kahwin. Saya tak nak awak kahwin kerana suka sama saya saja, kerana ada kepentingan diri awak juga. Begitu. Dah kahwin dah sekarang dah, alhamdulillah ya. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah rabbil alamin.